Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Majlis yang kedua pembacaan kitab Arba'in Nawawi. Kita masuki hadis yang ke-8 sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fi ahli Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bil haqqi al-islam wa ihsanuhum 'ala Allah ta'ala rawahu al-Bukhari wal Muslim. Hadis yang ke-8 tuan-tuan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan persaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukan perkara tersebut, maka darah dan harta mereka terjaga daripadaku, melainkan untuk hak Islam. Hisab mereka terpulang kepada Allah. Hadis ini sangat penting tuan-tuan, menjadi asas dan kaedah dalam muamalah kita kepada orang lain. Pertama, kita kena perlakukan orang lain yang seagama dengan kita dengan menunjukkan sifat aman kepada mereka. Mereka katakan selagi mana kita adalah satu agama, maka haram dibunuh, haram juga dirampas hartanya. Apa yang menunjukkan, yang membuat kita menjadi satu agama, yaitu kalau dia bersaksi saja, saksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, satu agama. Dan jangan tak boleh haram lagi dibunuh, haram lagi diganggu. Lalu kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, betul tak? Menunaikan salat dan menunaikan zakat. Hadis ini penting sebab sedang berlaku beberapa orang di kalangan kita ni yang mengatasnamakan Islam lalu melakukan keganasan atas nama Islam. Terengok mereka membunuh orang Islam sendiri dengan andaian-andaian mereka sendiri. Mereka katakan, mereka memang mengucapkan syahadat tapi sebenarnya syahadahnya tak sah. Mereka memang solat tapi solatnya tak sah. Mereka menunaikan zakat, tapi zakatnya tak sah. Justru mereka bunuh juga. Nah, ini yang diharamkan dalam Islam. Selagi mana orang dah cakap syahadat, you tak payah periksa lagi hati dia macam mana. Jangan tengok, tak payahlah kita periksa sama dia serius ke tak serius tak. Kita terima apa adanya secara zahir. Terima apa adanya secara zahir. Maka kalau orang tersebut zahirnya Islam, kita melakukan di Islam. Kalau secara zahirnya dia melakukan salat, dia seorang Muslim. Jangan lagi kita buat kita mata-matai tuan-tuan, tengok lagi betul ke tak betul, tak payah kita kaji perkara tersebut. Cukup menunjukkan Islam, maka dia adalah orang Islam. Tak boleh kita cakap dan kita tuduh perkara-perkara yang bukan-bukan kepada mereka. Nah, justru kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Adakah Nabi disuruh untuk perang semua manusia? Tak, tuan-tuan. Dalam Islam, perang adalah pilihan terakhir. Ini yang disebut oleh Imam Asy-Syarbini dalam Minhaj, dalam Syarah Minhaj. Beliau katakan, jihad dengan angkat senjata adalah pilihan terakhir selepas kita tak boleh berdakwah dengan ucapan, kita tak boleh berbincang, berdialog dan lain sebagainya. Tak ada pilihan lain, baru perang. Nah, justru hadis ini apa maknanya? Bukan maknanya kita disuruh memulakan perang, bukan. Tapi kalau sudah berlaku perang, misalkan kita sudah berlaku perang, tuan-tuan, kita sudah berlaku peperangan, kita sudah di tengah-tengah peperangan, lalu ada orang yang mengucapkan syahadah, musuh mengucapkan syahadat, dah tak boleh bunuh lagi. Dah tak bunuh lagi. Maknanya peperangan berakhir dengan kalau dia ucap syahadat. Tak boleh bunuh dia lagi. Sebab ini berlaku pada zaman Nabi. Pada Sayyidina Usamah ibn Zaid, satu hari dia nampak ada orang kafir tengah berperang dengan seorang Muslim. Lalu dia bunuh Muslim tu, mati. Dia perang lagi dengan Muslim yang lain, dia bunuh lagi. Kata Usamah, sekarang aku lawan dia. Usamah pun maju, tuan-tuan, dia kalahkan orang kafir tu. Pedang dia jatuh, tinggal dipenggal je kepala dia oleh Usamah. Tiba-tiba dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Kata Usamah, alah dia pura-pura aja nih. Terus dia bunuh juga, tuan-tuan. Apa yang berlaku? Apabila sampai kepada baginda Nabi, Nabi marah Usamah. Nabi katakan, Usamah, kenapa engkau bunuh orang yang dah ucapkan syahadat?
Apa kata Usama Rasulullah? Dia cuma takut pedang aja, pura-pura aja. Engkau belah dada dia ke? Nampak sendiri dia pura-pura ke? Tengok Nabi marah. Maknanya apa? Kalau orang dah cakap, dah terima. Secara zahir dia Muslim, Muslim. Perlakukan dia macam Muslim. Jangan ada sangkaan-sangkaan, dia cuma pura-pura aja. Tak boleh. Kalau dia betul Muslim, Muslim. Kalau dia meninggal dunia, nanti kubur di tempat kaum Muslimin. Kalau dia jemput kita datang ke rumah dia, makan rumah dia. Kalau dia nak bermuamalah dengan dia, muamalah sebagaimana seorang Muslim. Kita tak payah pergi ke rumah dia, tengok dia betul-betul solat ke tak solat ni. Dia betul-betul melaksanakan hukum Islam ke pura-pura. Bukan urusan kita, tuan-tuan. Urusan kita adalah dia tunjuk perkara tersebut Islam. Jelas, tak payah kita dalami lagi perkara ini. Ini asas dalam muamalah kita kepada setiap kaum muslimin. Apabila mereka telah melakukan perkara tersebut, maka darah dan harta mereka terjaga daripadaku, melainkan untuk hak Islam. Apa maknanya? Kata Nabi, kalau orang dah ucap syahadat, melaksanakan solat, membayar zakat, kita tak boleh kita tak boleh bunuh dia lagi kan? Melainkan dengan hak Islam. Apa tu hak Islam? Kalau dia bunuh orang, tentu kita kisos, betul tak? Dia bunuh orang, tentulah hukumannya bunuh juga. Itu hak Islam. Berikutnya apa? Kalau dia mengambil hak orang, tentulah kita ambil juga itu hak Islam. Begitu juga zakat, itulah hak Islam. Walaupun kita tak boleh ganggu harta dia, akan tapi kalau dia tak bayar zakat, hak Islam boleh kita ambil. Betul tak? Pada asasnya mereka terjaga hak dan darahnya, tapi kalau ada hak Islam boleh boleh diambil perkara tersebut. Hisab mereka terpulang kepada Allah. Maknanya, tuan-tuan, hati mereka betul-betul tak betul, nanti Allah yang hisab. Sekarang dia cakap Islam, saya Muslim, dah kita terimalah. Saya orang Islam, kita terimalah. Kalau dia betul tak betul, serius tak serius, urusan dia nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini asas kita dalam bermuamalah. Hadis ke-9. عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوا وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم رواه البخاري ومسلم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa yang aku larang maka jauhilah dia. Jelas. Apa-apa yang aku perintahkan, lakukan mengikut kemampuan. Jadi kalau yang Nabi larang, tuan-tuan, jangan ikut kemampuan, tak ikut kemampuan, mesti kita tinggal. Misalkan, jangan minum arak. Ustaz, saya tak mampu tinggalkan arak. Tak ada alasan. Kalau larangan, tinggal. Mampu ke tak mampu, tinggal. Tuan-tuan. Tapi kalau perintah, ikut kemampuan. Solatlah berdiri, tak mampu Ustaz duduk. Tak mampu berbaring. Tak mampu isyarat. Tak mampu juga, kita solatkan dia, tuan-tuan. Dan perintah ikut kemampuan. Akan tapi, larangan tak ada ikut kemampuan. Nabi kata haram-haram, tinggal semua. Sesungguhnya kebinasaan kalangan sebelum kamu ialah karena terlalu banyak bertanya dan membangkang nabi-nabi mereka. Yang berikutnya yang penting dalam hadis ini adalah jangan banyak berdebat dan banyak bertanya-tanya perkara yang tak perlu. Tuan-tuan, bukan kita dilarang bertanya. Yang dilarang adalah bertanya yang membawa kepada kegaduhan. Ada beza, tuan-tuan, orang tanya nak bersoal, Ustaz, apa hukumnya perkara ni, kita jawablah, betul tak? Ini soalan yang dibenarkan. Tapi kadang ada soalan nak ajak gaduh, tuan-tuan. Saya sering jumpa perkara macam ni. Orang tanya satu soalan, saya ingat dia nak jawab, nak tanya soalan, saya jawab. Berikutnya dia malah argue kepada saya, berhujah kepada saya. Saya fikir, tak ada masalah, nak layanlah. Nabi larang untuk soalan yang macam tu, betul tak? Dan ini yang dilarang dalam hadis ini. Bukan banyak bertanya, maknanya tanya yang perlu ditanya dan disukai. Nabi memuji kalangan perempuan kaum Ansar yang suka bertanya kalau perkara yang mereka tak tahu. Tapi yang dilarang dalam hadis ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang membawa kepada kegaduhan, betul tak? Pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak diperlukan untuk meningkatkan ilmu dan amal, tapi pertanyaan yang hanya membuat perpecahan di kalangan masyarakat. Justru Nabi katakan,
Sesungguhnya kebinasaan kalangan sebelum kamu ialah karena terlalu banyak bertanya macam tadi. Ini yang membinasakan umat terdahulu. Ini juga yang membinasakan umat sekarang. Yaitu tanya soalan yang membuat gaduh. Persoalan yang tak penting. Soalan yang kalau tak tanya pun tak apa. Tak berkaitan dengan ilmu dan amal. Dan orang macam ni ramai di kalangan masyarakat kita. Ramai di kalangan masyarakat kita. Saya telah bekerja di beberapa tempat. Saya pun nampak ada ada satu majlis tertentu misalkan dalam mesyuarat. Kadang kita nak putuskan sesuatu simple je. Tapi kan ada soalan-soalan yang tak perlu jadi panjang mesyuarat tu. Kadang ada orang yang bertanya bukan nak bertanya tapi nak tunjuk pandai sebenarnya. Betul tak? Ada soalan dia sebenarnya bukan untuk ni, tapi nak tunjuk bahawa aku ni pandai, justru aku tanya soalan macam ni. Lalu kalau kita jawab dia tak terima lagi, dia tanya lagi berikutnya. Ini yang buat kita berdebat di satu tempat tu kerja tak ada. Dan satu lagi sifat orang yang macam ni, kenapa Nabi benci? Kenapa orang yang suka buat pasal ni tuan-tuan, pandai cakap banyak, tapi kerja sikit. Selalu macam tu. Biasanya orang yang bekerja banyak ni tuan-tuan, dia tak banyak soal yang tak penting. Dia fokus je. Mana yang penting dia tanya. Yang penting yang berkaitan dengan pekerjaan dia tanya. Yang tak penting lah, usahlah berdebat-debat banyak, betul tak? Kita nak kerja ni, jangan berdebat banyak. Akan tapi orang yang suka berdebat ni kita akan tengok dia sangat hebat dalam mesyuarat, tapi times nak buat kerja tak hadir tuan-tuan. Tak datang pun. La ilaha illallah, orang macam ni. Ini yang Nabi larang. Jangan buat macam tu. Sekali lagi hadis ni berkaitan dengan apa? Pembentukan sikap kita dan akhlak kita sebagai seorang muslim. Hadis ke-10. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب ولا يقبل الا طيبا وان الله امر بالمؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر رجلا يطيل السفر أسعد عبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه الحرام ومشربه الحرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah Maha Baik, tidak menerima melainkan yang baik-baik. Masalah ni tuan-tuan, hadis ni secara am bincang berkenaan dengan pentingnya makan. Pentingnya makanan. Kalau kita relate lagi kepada ucapan Imam Nawawi di awal, apa Imam Nawawi katakan? Semua hadis yang disebutkan dalam Arba'in Nawawi ini adalah berkaitan dengan asas agama, betul tak? Lalu hadis ini bincang tentang makanan. Maknanya makanan adalah asas penting agama kita. Makanan berkaitan dengan agama kita, justru kita kena jaga makan. Bukan hanya kita jaga makan yang haram ditinggal, makan babi misalkan kita tinggal, itu memang perkara penting. Tapi yang difokuskan di sini tuan-tuan, ada benda-benda yang sebenarnya nampak halal, tapi sebenarnya dia haram. Kenapa? Sebab didapati dari cara yang haram. Betul tak? Misal kita makan nasi lemak, halal ke haram? Halal. Akan tetapi kalau kita guna duit haram untuk beli nasi lemak, halal ke haram? Haram, dan menyebabkan kesan besar dalam tubuh kita, dalam perbuatan kita. Dan Nabi katakan sesungguhnya, justru para ulama, antara lain Imam Al-Ghazali sebut dalam Ihya, al-aklu minad din, dia cakap makan ni bagian daripada aspek penting agama. Makanan ni adalah bagian penting daripada aspek makanan agama, daripada agama kita. Justru jaga makanan kita. Pastikan hanya halal saja masuk ke dalam perut kita. Pastikan hanya halal saja masuk ke dalam perut anak-anak kita. Sebab apa kesan dia? Kesan makanan halal menyebabkan perilaku yang baik selari dengan agama. Makanan yang haram menyebabkan mereka jauh daripada agama. Ini yang disebutkan dalam hadis ini. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Maha Baik, tidak menerima melainkan yang baik-baik. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau amalan kita buruk, Allah tak nak terima. Sebab Allah hanya yang terima yang baik-baik saja. Allah Maha Baik, hanya terima yang baik-baik saja. Sesungguhnya Allah memerintahkan kau beriman perkara yang diperintahkan kepada para rasul.
Kata Nabi, sekarang perintah Allah asasnya adalah makan yang baik-baik. Sebab makanan yang baik akan melahirkan perbuatan yang baik-baik. Perbuatan yang baik-baik akan diterima oleh Allah yang maha baik. Jelas tuan-tuan. Asasnya makanan yang baik. Allah perintahkan kaum beriman perkara yang diperintahkan pada para rasul. Yaitu Allah berfirman, wahai rasul-rasul, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal. Dan kerjakanlah amal-amal saleh. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada benda-benda yang baik yang kami berikan kepadamu. Tengok perintah Allah kepada kaum mukminin macam perintah Allah kepada rasul-rasul sebelum baginda Nabi. Sebab dakwah Islam ni sama sejak dulu daripada sekarang. Tak beza. Syariat mungkin beza, tapi ajaran tetap sama. Dari Nabi yang pertama sampai terakhir. Halal jaga. Jaga halal. Sebab makanan yang halal membawa perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik membawa kepada diterima oleh Allah yang maha baik. Baginda lalu bercerita tentang seseorang yang selalu bermusafir. Lalu Nabi cerita tentang contoh di mana makanan yang haram membuat perbuatan yang baik pun di-reject oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab makanan dia haram. Ya kan? Apalagi makanan yang haram akan menyebabkan perbuatan yang buruk. Ini tuan-tuan, dalam ilmu moden sekarang ni ada satu cabang ilmu berbincang tentang makanan yang berkhasiat, ya kan? Dietary, bincang tentang makanan apa berkhasiat untuk tubuh yang menyebabkan tubuh, justru kita diajarkan makan seimbang, karbohidrat berapa persen, lalu kemudian daging berapa persen dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan dietary untuk menjaga tubuh kita, betul tak? Ulama kita terdahulu bincang tentang kesan makanan bukan hanya kepada kesihatan badan, tapi juga kesihatan spiritual. Antara ulama yang bincang perkara ini kebanyakanlah ahli tasawuf. Mereka berkata apa? Makanan yang halal akan membuat tubuh badan ringan melakukan ibadah. Makanan yang haram akan buat tubuh badan berat ibadah. Dan lebih teruk lagi, makanan yang haram bukan hanya buat tubuh badan berat ibadah, membuat tubuh badan ringan bermaksiat. Ini lebih teruk, tuan-tuan. Betul tak? Makanan yang haram membuat tubuh badan ringan maksiat. Kalau maksiat, laju je. Time solat subuh tak bangun, berat nak angkat. Kalau angkat, kalau pergi ke gym, angkat besi yang 30 kilo pun dia boleh angkat, tuan-tuan. Tapi time angkat selimut waktu salat subuh, beratnya. Mana lagi berat? Sebenarnya lebih berat lah. Ini bukan masalah berat fizikal, tapi berat spiritual, betul tak? Itu kenapa? Salah satulah sebab makanan. Tapi ada satu lagi ucapan Syekh Abdul Hasan Syazili. Beliau mengatakan apa? Siapa yang berat dan mengantuk ketika membaca Al-Quran, something wrong dengan makanan dia. Tuan-tuan, kalau mengaji mengantuk ke segar mata, tuan-tuan? Kalau segar, alhamdulillah, saya yakin semua segar semua. Halal semua makanan. Tapi kalau kita mengaji berat sangat, ya Allah, mengaji ni nak angkat mata susah sangat. Time kita balik, tengok bola sampai pagi, tuan-tuan. Kuat tengok pagi. Something wrong dengan makanan kita. Betul tak? Sebab makanan yang haram, makruh, syubhat, dia akan membuat berat ibadah, ringan maksiat. Nah, ini yang kena dijaga. Baginda lalu bercerita tentang seorang yang selalu bermusafir. Bermusafir ni, kata para ulama yang mensyarahkan hadis ni, maksud bermusafir adalah dia bermusafir untuk ibadah macam ibadah haji. Jadi keluar dari rumah dia untuk pergi ke ibadah haji. Kusut masai lagi berdebu. Orang ibadah haji wukuf di Arafah, kusut masai panas berpeluh. Sepatutnya, tuan-tuan, orang yang kusut masai berdebu karena Allah, ibadah dia mustajab, betul tak? Kenapa? Kusut masai untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia penat untuk Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya doa dia mustajab. Tapi apa yang berlaku? Dia menghulurkan tangan ke langit. Dia mengucapkan, ya Allah, ya Tuhanku, wahai Tuhanku. Sedangkan makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian dia haram, dan dia besarkan dengan perkara yang haram. Bagaimana doanya akan dimustajabkan? Masya Allah, tuan-tuan. Kesan atau efek makanan haram, tadi kita cakap apa? Malas ibadah, rajin maksiat, satu lagi, doa ditolak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun you tengah ibadah, tengah khusyuk, tengah apa, Allah tak akan terima. Kenapa? Makanan haram. Macam mana Allah nak terima doa tersebut? Justru penting, tuan-tuan, untuk
jaga makanan. Dia bagian terpenting daripada agama kita. Hadis yang ke-11. عن أبي محمد بن حسن علي بن أبي طالب صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله تعالى عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Hadis yang ke-11 daripada Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, saya boleh mengingat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapan ni. Apa makna? Kenapa dia cakap saya boleh mengingat? Sebab tuan-tuan, Sayyidina Hasan ni ketika Nabi masih hidup masih kecil. Nabi meninggal dunia dia usia dalam antara 5, 6 atau 7 tahun lah. Belum lagi balik. Nah, budak kecil macam ni, apa yang dia ingat daripada datuknya baginda Nabi? Tentulah tak banyak, betul tak? Tapi herannya, dia cakap ada satu yang saya masih ingat daripada baginda Nabi. Pesanan Nabi SAW ketika masih kecil lagi. Dan itu perkara saya masih ingat lagi daripada baginda. Pertama, ucapan ini menunjukkan Sayyidina Hasan pandai, sebab masih ingat perkara ketika masih kecil, betul tak? Yang kedua, ini menunjukkan baginda Nabi pandai berkomunikasi dengan budak kecil. Pandai, tuan-tuan. Pandainya baginda Nabi cakap ke budak kecil satu perkara yang buat dia ingat sampai mati. Oh, ini ucapan yang sangat hebat, betul tuan-tuan. Dan apa yang Nabi sebut kepada Hasan, Sayyidina Hasan ini perkara yang ringkas, sharp dan singkat dia tuan-tuan. Taklah Nabi ceramah panjang-panjang. Itu orang dewasa boleh ingat lah. Tapi di budak kecil janganlah kasih message yang panjang-panjang. That's why Nabi ajarkan pada kita cakap ke budak kecil. Mungkin dia akan ingat pesanan tu sampai mati. Dan kalau cakap ke budak kecil mesti ada communication skill yang tinggi, iaitu meringkaskan message yang panjang dalam kalimat yang singkat. Tengok apa yang Nabi sebutkan kepada Sayyidina Hasan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Dah simpel. Singkat saja tuan-tuan, betul tak? Kata Nabi, beralihlah daripada yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Dalam bahasa kita, Nabi pesan kepada Sayyidina Hasan, kalau ragu-ragu jangan buat. Simple ya. Ringkas tuan-tuan, ringkas. Ragu-ragu jangan buat. Ini communication skill yang sangat tinggi, dan kalau kita nak kaji macam mana Nabi kajian macam mana Nabi berkomunikasi dengan budak kecil, mungkin boleh jadi satu thesis dalam early childhood education. Early childhood education macam mana dia bincang tentang perkara ini, macam mana Nabi cakap ke budak kecil. Nah, Nabi berpesan kepada Sayyidina Hasan, beralihlah daripada yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Apa pesan Nabi? Kalau ragu-ragu jangan buat, simple. Maknanya apa? Ini pesan untuk kita juga. Buat sesuatu yang engkau yakin. Yakin, buat. Itu yang pertama. Yang kedua, cakap sesuatu yang you yakin. Tak yakin, jangan cakap. Betul tak? Kalau kita nak update status dalam Facebook, kalau aku tulis macam ni, orang nanti marah, condemn aku ke tak? Ragu-ragu lah, rasanya akan condemn. Janganlah tulis. Betul tak? Lah, cancel lah. Begitu juga kalau kita nak pass maklumat dalam WhatsApp. Viral satu maklumat kita terima, tak sangka lah dia buat macam ni, aku sangka dia macam tu, aku viral lah, pass ke tempat lain, forward ke tempat lain. Kalau ragu-ragu sahih tak sahih, jangan buat. Simple tuan-tuan. Yakin sahih sampai. Betul ni, betul. Maklumat ni telah di-verified dengan baik, betul, sampaikan. Tapi kalau ni betul ke tak betul, alalah saya nak pass saja ke orang lain. Tak boleh. Pesan Nabi kepada budak kecil juga kepada kita, tuan-tuan. Iaitu ragu-ragu jangan buat. Simple tak? Itu yang membuat kita tak bermasalah. Itu yang membuat masyarakat kita terjaga. Kenapa masyarakat kita sekarang bercelaru tentang maklumat yang terlalu banyak, lalu kita pun tak tahu yang betul mana satu ni? Kenapa? Sebab tak ada mekanisme untuk menyaring maklumat macam yang Nabi suruh. Iaitu ragu jangan buat. Simple. Yakin boleh. Betul, yakin betul, okey. Tapi kalau ragu jangan. Dah, simple je. Kita lebih baik selamat daripada mendapat masalah macam ni. Tengok ni. Tengok, apalagi tuan-tuan, saya nak ingatkan hadis ni bagian daripada asas prinsip agama kita.
Betul tak kata Imam Nawawi? Muslim tak akan sempurna iman dia dan Islam dia kalau tak buat macam ni juga. Masya Allah, ini tingkat tamadun yang sangat tinggi yang telah diajarkan Nabi kepada umat Islam hingga hari ini. Hadis ke-12. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره حسنا. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagian daripada kesempurnaan Islam seseorang ialah meninggalkan perkara yang tidak berkaitan dengan dirinya. Ini pun penting juga pesanan Nabi. Dan kita mesti jadikan dia bagian daripada di hidup kita juga. Apa dia? Tarkuhu ma la ya'ni. Tinggalkan perkara yang tidak berkaitan dengan dia, dengan diri kita. Ini bukan urusan aku, kenapa aku nak menyibuk? Itu istilah bahasa kita sekarang. Ini kena mengena tak dengan urusan aku? Tak, tinggallah. Kenapa nak sibuk sangat? Ini kalau penting untuk hidup aku, penting untuk matlamat hidup aku, penting juga untuk target yang aku capai, yang nak aku capai, aku buat. Kalau tak penting, tinggal. Hanya mengganggu saja. Atau dalam bahasa kita disebut sebagai distraction. Ini mengajarkan apa tuan-tuan? Saya menyebut hadis ini sebagai hadis fokus. Maknanya apa? Kita sebagai Muslim tadi dah tahu di hadis pertama, saya punya matlamat hidup. Matlamat hidup saya di dunia bahagia, di akhirat bahagia, betul tak? Itu secara am. Itu tak tangible lagi tuan-tuan. Sukar nak diukur dia. Okeylah, secara spesifik lagi. Nak di dunia jadi apa? Okey, saya di dunia nak jadi businessman berjaya. Spesifik tak? Kurang spesifik Ustaz. Okey. Saya nak di dunia ni nak jadi pengeluar nasi lemak terbaik di Malaysia. Spesifik tak? Fokus pada perkara tu. Kalau saya nak jadi chef misalkan, saya nak buat apa nih sejak awal nih? Kena ambil kursus ni, ambil kursus tu, belajar bisnes ni, belajar bisnes tu, lalu kita nak sampai perkara tu kan, betul? Tapi masalahnya tuan-tuan, kadang kita dah set satu target ni, kita tak boleh capai sebab banyak distraction, banyak gangguan-gangguan di tepi jalan yang membuat kita beralih fokus ke tempat lain. Aku nak belajar, nak dapat degree, masuk universiti, tiba-tiba kita sibuk dengan persatuan, akhirnya jatuh cinta dengan mahasiswa mana tu, akhirnya kahwin, akhirnya tak habis universiti, betul tak? Itu namanya distraction, tak fokus. Dan tahu tak tuan-tuan, pada zaman sekarang, isu terbesar abad ni adalah orang jarang boleh dapat fokus. Ini jadi satu buku sendiri, ditulis oleh seorang yang dulu pernah mengeluarkan perbincangan berkenaan dengan IQ dan berkenaan dengan EQ, emotional quotient, yaitu Daniel Coleman. Dia tulis satu buku terakhir pada tahun 2014 bertajuk Focus, The Hidden Driver of Success. Dia cakap. Tuan-tuan boleh follow kan? Okay. Dia bincang tentang satu buku, tajuk dia Focus, The Hidden Driver of Success. Dia cakap pada zaman kalau nak sukses dan berjaya dalam hidup, kita mesti fokus. Tahu apa yang kita nak capai, dan kita tahu nak tinggalkan perkara-perkara yang tak berkaitan dengan fokus kita tu. Pada zaman sekarang, kata Coleman ni, fokus susah sangat didapatkan karena terlalu banyak benda-benda yang mengalihkan perhatian kita daripada fokus ni. Apa termasuk benda-benda tu? Facebook, WhatsApp, handphone, email. Tanyalah yang buat tesis, Ustaz Amirul buat tesis. Saya ni dulu tuan-tuan waktu buat tesis, saya nak tulis tesis. Okey, hari ini saya nak tulis tesis ni dalam bab ni. Saya kumpul maklumat, saya tulis. Baru 5 minit nak tulis, cek email dulu kejap. Cek Google dulu sekejap. Akhirnya habis masa dalam internet. Baru teringat lepas 3 jam baru aku nak tulis lah tadi. Balik lagi. Maknanya kita tak fokus saja. Nah, ini sudah jadi buku kajian sendiri, psikologi. Dan kata Daniel Coleman, zaman sekarang seluruh manusia punya penyakit yang paling berbahaya. Apa dia? Attention Deficit Disorder. Apa makna dia? Atau ADD. Attention Deficit Disorder maknanya adalah kita sukar mendapatkan tumpuan. Nak tumpu satu pekerjaan susah. Kita nak fokus benda ni susah.
Tapi Islam sebenarnya ada solusi dia, tuan-tuan. Islam mengajarkan kita untuk fokus. Dengan cara apa? Baca Al-Quran. Al-Quran, tuan-tuan, kalau kita baca, kita disuruh apa? Hatamkan, betul tak? Hatam, cepat hatam. Sebab bulan Ramadan. Saya fokus baca Quran, tak nak buat yang lain. Yang penting hatam dulu sekarang. Sebab saya nak fokus, nak hatam ni. Dan dalam Al-Quran juga kita diajarkan untuk baca tidak menerawang pikiran kita. Kita baca dengan sedar. Dengan cara apa? Tajwid, betul tak? Orang baca Quran dengan jaga makhraj dia, tajwid dia, dia baca dengan seluruh perhatian, fokus. Kalau kita baca yang lain, kadang kita baca apa, dah melayang ke tempat lain, akhirnya kita tahu, aku baca apa tadi ya? Udah tak ingat lagi. Tapi Quran tak, kita baca, jaga dengan tajwid dia, betul tak? Makhraj dia, itu mengajarkan kita fokus. Nah justru, penyakit paling susah pada zaman sekarang, penawar dia ada dalam Quran. Sayangnya kita jauh daripada Quran. Akhirnya kita pun tak fokus. Tak fokus dalam membaca, tak fokus dalam bekerja, tak fokus dalam hidup. Akhirnya nanti tuan-tuan di akhir hidup kita akan umur dah 50, 60, 70 tahun. Kita tengok, aku dah jadi apa? Tengok kawan-kawan dah punya ni, punya tu, punya ni. Aku belum punya apa-apa. Kenapa? You tak fokus, dia fokus, you tak fokus. Betul tak? Dia fokus dulu belajar, dia fokus dulu bisnes. Akhirnya berjaya. You bisnes main-main, belajar main-main. Akhirnya last-last kita tahu dapat apa-apa. Baru menyesal kita tuan-tuan. Kembali kepada hadis ni. Kata Nabi, nak fokus adalah sangat penting. Justru yang tak kena mengena dengan matlamat hidup kita tinggal. Yang hanya mengganggu hidup kita tinggal. Tak ada urusan dengan kita. Tarkuhu malayakni. Perkara yang tak penting tinggal. Yang penting jelas. Jelas tuan-tuan. Hadis yang ke-13. عن ابي عباء انس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. Daripada Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, baginda pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga ia menyukai bagi saudaranya apa-apa yang ia sukai untuk dirinya sendiri. Ini pun nilai tamadun yang sangat tinggi dalam Islam. Masya Allah, tuan-tuan. Kalau ini diamalkan, saya bayangkan hadis ini diamalkan oleh para sahabat Nabi, macam mana hidup mereka sangat bahagia. Sebab menjadi satu masyarakat yang bersatu padu, satu masyarakat yang saling sokong menyokong satu sama lain. Apa yang Nabi ajarkan dalam hadis ini? Kata Nabi, tidak beriman seseorang. Sehingga tidak beriman maksudnya adalah tak sempurna iman dia. Sebab ni hadis ini penting, berkaitan dengan asas iman dan Islam kita. Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia menyukai bagi saudaranya apa-apa yang ia sukai untuk dirinya sendiri. Apa maknanya ni? Kata Nabi, you kena suka apa yang orang lain suka. Maksudnya susah dikit. Okey, macam mana dia Ustaz? Macam ni. You suka tak kalau you masuk masjid, orang buka pintu untuk you? Suka, orang lain pun macam tu. You suka tak kalau you masuk masjid, orang sepak awak? Tak suka, orang lain pun macam tu. Maknanya, orang apa yang awak suka untuk diri, buat kepada orang lain. Buat kepada orang lain. Itu disebut sebagai empathy, tuan-tuan. You suka tak kalau you tengah cakap, lalu kemudian orang dengar dengan baik? Suka. Orang lain pun macam tu. Justru kalau dia cakap pada awak, you dengar dengan baik. Betul tak? You suka tak kalau you tengah cakap, dia main-main aja, tak serius? Tak suka. Orang lain pun macam tu. Justru kalau orang cakap, jangan main-main. Jelas tak? Ini ajaran empati namanya, tuan-tuan. Tempatkan diri kita di kasut orang lain. Tempatkan diri kita pada kasut orang lain. Apa yang kita suka, orang lain pun sama. Justru apa yang kita tak suka, orang lain pun sama. Perlakukan macam mana yang kita suka, orang lain perlakukan kepada kita. Berkaitan dengan tandas misalkan. Masuk ke tandas awam, misalkan tandas masjid. You suka tak masuk ke dalam tandas, tandas tu kotor? Tak suka. Macam tu juga orang lain. Justru bersihkan tandas. Betul tak? Bersihkan tandas. Nah, hadis ni tuan-tuan kena letak di mana-mana tempat. Jadi asas kita. Menjadi asas pergaulan kita. Yaitu perlakukan orang seperti mana kita suka diperlakukan.
Perlakukan orang lain. You suka tak kalau orang cakap buruk awak di belakang? Tak suka. Orang lain pun macam tu. Jangan cakap buruk orang di belakang. Simple saja tuan. Nah, ini diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Justru Muslim adalah orang yang perasan, sensitif dengan perasaan orang lain. Sensitif dengan perasaan orang lain. Saya tak nak buat perkara yang kalau orang lain buat kepada saya pun saya tak suka. Justru jangan buat kepada orang lain. Masya Allah, ini tuan-tuan, di barat dah amal perkara ni. Saya tengok beberapa buku di barat yang bincang tentang motivasi, bincang tentang psikologi. Dia quote hadis ni. Disebut salah satu ucapan yang disebutkan di Arab. Dia tak sebut Nabi, sebab dia kalau sebut Nabi kita orang masuk Islam pula. Ada satu ucapan di Arab macam ni, dijadikan sebagai basis perbincangan dia. Masya Allah. Sayangnya kita orang Islam tak hargai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sangat hebat. Cuma kita pertama baca tak fokus, yang kedua baca tak faham, betul. Dan sekarang ini kita coba untuk baca fokus dan faham insyaallah. Hadis yang ke-14. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه رواه البخاري والمسلم. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim melainkan karena salah satu daripada 3 perkara. Tadi kita bincang tuan-tuan. Kalau orang Islam dah tunjuk Islam dengan syahadat, solat, zakat, maknanya dia telah terjaga darah dan harta dia, betul tak? Tapi ada, melainkan kata Nabi, melainkan dengan hak Islam, betul tak? Dengan hak Islam. Nah, ini bincang kenaan dengan hak Islam. Selain perkara ini tidak dibenarkan membunuh kaum muslimin. Yang pertama, tidak halal darah seorang muslim melainkan karena salah satu daripada 3. Pertama, orang telah berkahwin melakukan perzinahan. Orang pernah kahwin lalu berzina, itu namanya muhsan. Orang muhsan ni hukuman dia tuan-tuan atas perzinahan tersebut adalah rajam. Justru rajam ni dilempar dengan batu hingga mati. Maknanya bunuh dia. Karena satu perkara, dibenarkankah? Benar, sebab dia bagian daripada hak Islam. Kenapa zina sangat keras hukuman dia? Dan untuk makluman tuan-tuan, hukum rajam ni bukan cuma Islam saja, agama lain juga buat sebelum agama Islam. Tapi sekarang mereka sudah tinggalkan agama dia. Islam saja, agama Islam umat Islam masih jaga agama dengan baik. Kenapa hukuman sangat berat untuk zina? Sebab zina tuan-tuan dia bukan dosa pribadi, dia dosa publik. Dia berkaitan dengan merusak hubungan antara seorang istri dengan suaminya. Hubungan antara seorang anak dengan ayahnya, mak bapanya. Bayangkan kalau seorang istri berzina dengan orang lain, anak dia perasaan macam mana? Dia tahu confirm dibunuh orang tu, betul tak? Akan menyebabkan pergolakan sosial yang sangat banyak. Justru nak tutup perkara tersebut, hukumannya macam ni supaya orang tak buat lagi. Tapi ingat tuan-tuan, perkara ni mesti bukan kita yang buat, bukan kita yang terus tanam serajam ramai-ramai, tak. Mesti melalui proses hukum yang ketat. Mesti ada saksi berapa orang, 4 orang dan lain sebagainya. Tak ada syubhat, tak ada apa dan sebagainya. Banyak proses yang cukup panjang. Dan mesti dibuat oleh kerajaan, bukan secara perorangan. Tak boleh dibuat oleh perorangan. Yang kedua, nyawa dibalas nyawa, maknanya qisas. Bunuh orang dibunuh juga. Ini pun tuan-tuan ditujukan untuk menjaga keselamatan masyarakat. Sebab bayangkan kalau pembunuh tak dibunuh, dendam keluarga yang maksa tu. Nanti dia akan bunuh dan berlebihan. Kalau tak ada hukum perkara ini, maka akan menyebabkan kehancuran di masyarakat. Justru Islam tetapkan ada qisas. Ada qisas, bunuh hukum bunuh juga. Syaratnya ada saksi, syaratnya dilaksanakan oleh kerajaan, syaratnya juga mangsa tidak memaafkan. Keluarga mangsa tak memaafkan. Kalau dia maafkan, tak ada qisas. Ada diat saja. Paman tusuddiqa bihi. Jadi dia memberikan sedekah. Okeylah, saya maafkanlah, tak payah qisaslah. Tapi tetap ada bayar hukuman diat. Nah, ini berkaitan dengan qisas. Dan yang ketiga, yang meninggalkan agamanya lagi berpisah daripada jamaah. Maksudnya apa? Dia murtad daripada agama Islam.
meninggalkan agama Islam, masuk ke kumpulan yang lain. Ingat di konteks pada zaman dahulu, tuan-tuan, ada negara Islam Madinah, ada negara kafir di Mekah waktu itu. Kalau orang murtad daripada Madinah, dia pergi ke Mekah, dia akan bawa info berkenaan dengan dalaman Madinah, betul tak? Pada zaman sekarang, ini bukan masalah murtadnya, tapi masalah pengkhianatannya. Atau dalam istilah kita sekarang, treason, tuan-tuan. Misal, tuan-tuan nampak tak? Snowden, tahu tak? Yang dia buat Wikileak. Dia bocorkan semua maklumat-maklumat perisikan US, dia sebarkan ke seluruh dunia. Itu adalah satu pengkhianatan, dan kalau balik confirm dia kena bunuh. Kenapa? Sebab membocorkan maklumat-maklumat yang sangat sensitif berkenaan dengan dalaman negara. Begitu juga pada zaman dahulu, orang masuk di Madinah misalkan, tinggal bersama kaum muslimin, dia tahu kelemahan-kelemahan di dalam, poin-poin yang dapat digunakan untuk menyerang Madinah. Lalu dia murtad, keluar daripada Madinah, masuk ke kalangan musuh. Bahaya nih, tidak dapat membahayakan masyarakat semua. Tadi tengok, 3 perkara ini berkaitan dengan membahayakan masyarakat. Berzina, pembunuhan, dan pengkhianatan. Justru hukumannya berat, apa? Mati. Dihukum bunuh. Dan kalau zaman sekarang macam mana? Orang sekedar murtad saja, kita udah tak berkaitan lagi dengan tuan-tuan, negara Islam, negara kafir, kan? Dia murtad, dia pilihan dia sendiri dan lain sebagainya, itu dari perbincangan panjang para ulama kita. Masa kita tak mengizinkan untuk perbincangan tersebut, tapi kita nak faham dulu apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Kenapa hukuman begitu berat? Sebab logik dia macam mana? Hadis yang ke-15. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ini bagian terpenting agama kita juga, masyaallah tuan-tuan. Dikaitkan dengan iman. Seolah-olah Nabi mengatakan, kalau betul you beriman, maka jaga perbuatan ni, jaga perkara-perkara ni. Maknanya iman dan tingkatan iman kita, tuan-tuan, macam mana kita nak mengukur iman kita? Kita nak tahu iman kita tebal ke nipis? Kita nak tahu akidah kita kuat ke tak kuat. Bukan dengan berapa banyak kitab akidah you baca. Dah baca kitab akidah ni, itu tak menjamin iman kita kuat. Cara mengukur iman kita tebal atau nipis, kuat atau tak kuat adalah dengan perbuatan ni. Siapa yang imannya kuat, jaga lidah. Kalau dia cakap, aku dah baca kitab ni banyak macam ni, maknanya iman aku kuat, tapi lidah tak dijaga, iman dia masih nipis lagi. Tak kuat betul-betul. Nak ukur iman adalah dengan perbuatan macam ni. Justru kata Nabi, kalau betul-betul beriman dengan Allah dan hari akhir, jaga lidah. Kenapa? Apa kaitan jaga lidah dengan iman kepada hari akhir? Sebab orang yang yakin bahawa akhirat ada, yakin ada hisab ada nanti di akhirat, yakin bahawa ucapan dia akan dihisab, dia mesti jaga lidah. Betul tak? Hanya orang yang tak yakin ada hisab yang tak jaga lidah. Itu sebabnya akidah, iman dikaitkan dengan macam mana perbuatan kita, macam mana kita jaga lidah ke tak. Justru kita jangan tengok tuan-tuan tebal atau kuat atau lemahnya iman dengan ucapan dia, tapi macam mana you takut Allah ke tak takut ni. Takut Allah maknanya kuat iman lah. Takut Allah maknanya kena jaga lidah lah. Betul tak? Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan jirannya. Kenapa memuliakan? Dan yang pertama hadis ini cakap memuliakan jiran. Mulia jiran, tuan-tuan, bukan setakat bantu jiran, tapi muliakan. Muliakan ni apa? Misal ada tamu kehormat datang ke masjid ni, menteri ke apa ke, datang ke tempat kita.
Macam mana perlakuan dia, perlakuan kita, tentulah kita hormati dia kan. Kalau boleh kita buka karpet merah ke, dia masuk, datang, letak dalam barisan paling awal, betul tak? Itu namanya memuliakan. Memuliakan. Begitu juga yang Nabi tuntut kita buat kepada jiran. Bukan setakat jangan ganggu jiran, tapi muliakan jiran. Masya Allah, lebih tinggi. Muliakan jiran kita. Bukan setakat jangan ganggu dia dengan suara musik rock metal kita dan jiwang kita setiap 12 malam sampai pukul 3 malam tu. Itu jauh daripada memuliakan, itu mengganggu. Basic pun tak lepas lagi. Dan bukan cuma tidak mengganggu jiran dengan kucing peliharaan kita yang sering masuk ke rumah jiran lalu buat kerja di situ, tinggal najis merata-rata tempat, itu jauh daripada memuliakan jiran. Basic pun tak lepas lagi. Memuliakan jiran adalah kalau kita jumpa, kita hormat, senyum, mulialah macam kita sambut orang besar, macam kita sambut orang terhormat. Itulah yang dituntut dalam Islam, sangat tinggi. Nah, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetamunya, sama juga. Tetamu, muliakan jiran, muliakan tamu, macam itu juga. Bukan setakat kita buka pintu untuk tamu, tapi kita persilakan dia duduk, kita hidang dia makanan, hidang dia minuman, lalu kita sambut dengan muka tersenyum, muka yang siap mendengar apa yang dia cakap, betul tak? Lalu kita hantar balik apabila dia nak balik dan lain sebagainya, itu dia memuliakan. Nah, justru tetamu kena dimuliakan, tanda bahawa kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir. Tengok ni akhlak kaum muslimin tuan-tuan pada hari ini. Kalau kita amalkan, masya-Allah, kita orang akan nampak, aku sedaplah tinggal di taman ni. Kenapa? Sebab orang Islam di sini sangat memuliakan jiran. Orang Islam di sini sangat memuliakan tetamu. Setiap orang disambut dengan baik, sedap. Jangan ada orang cakap, aku tak sedap lah duduk di taman ni. Kenapa? Orang Islam tu, dia punya kucing. Kucing dia hari-hari masuk ke rumah aku, dia buat kerja rumah aku. Dia buang najis tempat aku. Aku dah komplain dia hari-hari, tetap tak jaga juga kucing dia. Itu buat malu Islam, tuan-tuan. Betul tak? Orang Islam kena jaga jiran. Bukan cuma jaga, muliakan jiran. Apa yang dia nak cakap, kita dengar, hormati, dan kita ambil kira dengan sebaik-baiknya. Hadis ke-16. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah pesanan untukku." Nabi menjawab, "Jangan marah." Orang itu mengulangi permintaannya berkali-kali, baginda tetap bersabda, "Jangan marah." Ini pun salah sifat umat Islam, orang Islam. Apa dia? Tidak emosional. Ucapan Nabi "jangan marah" maknanya adalah orang lain buat kita marah, tahan marah. Bukannya jangan marah maknanya orang tak buat apa-apa pun kita marah. Itu lebih teruk lagi, tuan-tuan. Larangan pesanan Nabi ini kepada orang yang dibuat marah tapi usahakan untuk kawal marah. Apalagi orang tak buat pasal apa-apa, janganlah marah-marahkan dia, ya kan? Ini orang buat kita marah pun kawal marah. Apa yang dimaksud dengan kawal marah? Maknanya tentang apakah kita dilarang untuk marah sama sekali? Taklah. Marah ni nature. Allah telah buat dalam sifat manusia dengan fungsi untuk menjaga diri kita. Kalau kita boleh kawal emosi kita, bukan bermakna kita jangan marah sama sekali. Orang injak-injak kita, jangan marah, diam aja. Orang ambil harta kita, jangan marah, diam aja. Orang hina agama kita, diam aja, jangan marah. Bukan macam tu. Maknanya adalah kita kena respon dengan bijak. Sebab orang yang marah ni tuan-tuan, maknanya adalah emosi mengalahkan akal. Orang yang lagi marah dia tak fikir. Orang lagi marah dia tak fikir. Dia buat je. Padahal prinsip pertama kita adalah jangan buat sesuatu melainkan dengan plan, betul tak? Mana ada orang marah punya plan, tuan? Tak ada. Orang marah, aku marah sampai terus pukul aja. Lepas tu urusan polis lah.
Tapi kalau orang yang bijak, dia memang dibuat marah, tapi aku bijak nih perkara. Karena respon dengan bijak, dengan baik, lalu kita kawal. Sebab kawal marah maknanya adalah jangan biarkan emosi mengalahkan minda kita. Misalnya sebagai seorang suami. Suami bergaduh dengan istri dia misalkan. Lalu istri dia mencabar. Kalau engkau laki-laki ceraikan aku. Laki-laki tercabar, pantang dicakap macam tu. Laki-laki engkau kalau betul jantan, jantan pula. Ceraikan aku. Suami kalau marah emosi pada saat tu terus dia jatuh talak. Dekat. Aku ceraikan engkau. Bukan cuma 3,000 biji. Jatuh sekali. Lagi marah, mengatasi emosi. Lepas tu hilang marah, fikir balik, anak aku macam mana lepas ni? Betul tak? Rumah ni siapa bayar? Biasa bayar berdua ni. Yang biasa apa namanya kereta macam mana? You tak fikir sejak awal dulu. Coba fikir baik-baik awal-awal. You tak punya masalah macam tu, betul tak? That's why kalaupun kita nak ceraikan, Al-Quran katakan fasarrihuhunna bima'ruf. Sarahan jamila. Kalau nak ceraikan pun cerai baik-baik. Okey, aku dah tak boleh tahan lagi jadi suami kau lah. Aku ceraikan kau baik-baik. Nih, ceraikan jatuh 1. Misalkan. Lepas tu nak balik semula boleh tak? Boleh, cerai 1. Betul tak? Talak 1. Itu maknanya orang fikir panjang, emosi tak kalahkan minda dia. Bukan bermakna tak boleh marah, boleh respon, boleh marah. Tapi kawal kemarahan jangan sampai mengalahkan minda kita. Jelas tuan-tuan? Itu yang dilarang oleh baginda Nabi SAW. Orang yang sudah kemarahan mengalahkan minda dia ni macam orang gila. Dia buat sesuatu dan lupa diri lah tuan-tuan. Lupa diri, dia pukul orang, pukul anak, isteri, bla bla bla. Macam orang kerasuka. Lepas tu, apa aku dah buat dah? Matilah anak orang dah. Ya kan? Matilah dan akhirnya jadi masalah. Ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kemarahan mengatasi pikiran kita. Hadis ke-17. عن أبي يعلى الشداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا قتلا وإذا ذبحتم فأحسنوا ذبحا وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. Daripada Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, baginda bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku ihsan kepada segala sesuatu. Ihsan maknanya apa tuan-tuan? Kita buat belas kasihan, buat baik-baik kepada orang, pada pihak tersebut. Kata Nabi, berbuat baik ni, berihsan ni, belas kasihan ni, tunjukkan rahmah ni, bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada hayawan. Kata Nabi apa? Kepada segala sesuatu. Masya Allah tuan-tuan. Saya selalu sebut hadis ni sebagai hadis menjaga persekitaran. Kita kena ihsan kepada persekitaran kita. Sama ada kepada hayawan, sama ada kepada tumbuh-tumbuhan, kepada laut, kepada air, kepada angin, udara, lain sebagainya. Kita kena jaga baik-baik semua. Hadis ni kalau kita faham tuan-tuan, kita akan jadi champion untuk menjaga lingkungan hidup ni. Jangan orang-orang yang bukan Islam saja yang aktif dalam perkara-perkara tersebut. Greenpeace ke, apa namanya lagi, berbagai aktivis untuk menjaga lingkungan hidup dan lain sebagainya, persekitaran dan lain sebagainya. Tak. Kita sebagai orang Islam, Nabi suruh jaga ihsan kepada segala sesuatu. Jangan cemari air dengan apa namanya kotoran limbah yang berbahaya dengan racun dan sebagainya. Jangan kotori udara dengan pollution. Jangan bunuh tumbuh-tumbuhan hanya untuk mendapatkan keuntungan sementara saja. Kita kena jaga hutan kita. Kenapa? Nabi suruh segala sesuatu. Nabi tak cakap manusia saja ihsan, betul tak? Nabi tak cakap haiwan saja ihsan, tak. Nabi kata kepada segala sesuatu. Umat Islam kena buat macam ni. Nah, Nabi contohkan ihsan kepada hayawan.
Apabila kamu membunuh, maka perelokkanlah pembunuhan. Kalau kita nak bunuh hayawan pun, bunuh dengan ihsan. Kalau kita nak, apabila kamu menyembelih, maka perelokkanlah sembelihan. Apa beza bunuh dengan sembelih? Sembelih macam nanti kita buat di Idul Adha. Sembelih kambing, sembelih lembu, unta atau kerbau. Kita sembelih baik-baik, betul tak? Kalau bunuh macam mana? Macam kita bunuh ikan. Ikan tak disembelih, tuan-tuan, betul tak? Apalagi kita bunuh tikus, kita tak sembelih tikus. Kita bunuh nyamuk, lalat. Kata Nabi, asalnya adalah kita kena ihsan kepada semua benda-benda ni, makhluk Allah ni. Nah, kalau terpaksa nak bunuh, bunuhlah. Tapi dengan ihsan. Kalau ada, lipas di rumah kita, kita sembelih ke bunuh, tuan-tuan? Tak ada sembelih lipas, ada bunuh lipas. Kata Nabi, kalau bunuh pun bunuh dengan baik-baik, dengan ihsan. Apa yang diajarkan Islam kalau bunuh haiwan macam ni? Bunuh dengan satu kali pukulan, bukan dengan menyiksa. Nabi sebutkan apabila kita nak bunuh cicak misalkan. Kata Nabi, pukul satu kali, pahala lebih banyak daripada pukul dia 2 kali. Maknanya pukul 1 kali mati, dah. Lebih banyak daripada kita pukul 1 kali, belum mati, kita pukul 2 kali, baru mati. Bunuh 2 kali, lebih baik daripada bunuh dia, pukul dia 3 kali. Jangan kita marah sangat dengan lipas, tuan-tuan. Di rumah aku lipas banyaklah. Tangkap satu lipas, kita cabut satu-satu bulu dia, sayap dia satu-satu, kaki dia satu-satu, kita record dia dalam YouTube, katakan ini sebagai pengajaran untuk semua lipas-lipas di dunia. Ini satu cara yang tidak ihsan. Nak ihsan sekali. Bunuh dengan baik-baik. Sembelih dengan baik-baik. Allah tuan-tuan, tak ada sistem pembunuhan yang lebih ihsan daripada umat Islam. Sembelihan adalah cara paling efektif dan paling manusiawi, tuan-tuan. Walaupun aktivis animal rights sekarang ni kita tak boleh bunuh dan lain sebagainya, sebenarnya tak ada solusi yang lebih baik selain daripada sembelihan ni. Dengan sembelihan, hayawan mati dengan cepat, kalau cara betul umat Islam buat, iaitu dengan pisau yang tajam, betul tak? Dia tak rasa apa-apa dan cepat saja. Dia tak rasalah sikit, saya tak pernah disembelih, saya tak tahu. Tapi dia akan lebih mematikan deria kesederaan dia. Rasa dia. Bunuh, dipotong urat leher dia, kan segera dia tidak menyiksakan. Dia tak menyiksakan. Apabila kamu menyembelih, maka perelokkanlah sembelihan. Perelok sembelihan, sekali lagi, pisau kena tajam. Dan satu lagi, kata Nabi, hendaklah salah seorang kamu menajamkan pisaunya dan menenangkan hayawan sembelihannya. Pertama, pisau kena tajam dan tenangkan hayawan. Masya Allah, tuan-tuan, tak ada agama tamadun lain yang ajarkan macam Nabi SAW macam ni. Menenangkan hayawan maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya Islam mengiktiraf dia punya perasaan, betul tak? Islam mengiktiraf hayawan punya perasaan. Dan kalau kita baca ke kitab-kitab fake, kita akan nampak apa? Kitab fake katakan kalau nak sembelih hayawan, ingat dia punya perasaan, jangan asah pisau di depan hayawan. Ni tengok tuan-tuan, kitab-kitab fake mazhab Syafi'i. Jangan sembelih, jangan asah pisau depan lembu tu. Pisau besar-besar tu ke depan mana? Tengok, kejam. Sebab hayawan punya perasaan. Dia nampak, dia tahu aku kena sembelih lepas ni. Sebaliknya apa yang kita kena buat? Kita kena kasih makan dulu, betul tak? Kita kena kasih minum dulu, nak tarik baik-baik dan lain sebagainya. Minta maaf tuan-tuan, di Arab yang saya nampak, mereka tak banting hayawan tu nak sebelum disembelih. Mereka tak ikat, tarik sama-sama banting tu untuk sembelih, tak. Mereka cuma, saya pernah nampak satu orang sembelih unta. Unta tu berdiri saja, tak diikat pun. Berdiri saja. Orang tu datang dengan pisau yang tajam dan kecil saja. Dia simpan pisau tu. Tak nampak pun unta tu. Pertama dia pegang dulu, pegang. Nak sembelih unta, disembelih di bawah sini kan, bukan di leher sini.
Leher sini kita tak sampai pun nanti tangan kita. Jadi kena di apa pangkal leher dia. Jadi dia pegang dulu unta ni, dia tak perasan unta kasih makan. Tiba-tiba aja dah. Kejap ya. Kita pun tak nampak. Macam mana dia sembelih? Selesai. Unta tu lagi makan dah. Aku kena sembelih lah. Terus dia jatuh aja tu. Dia tak lari, tak mengamuk, tak apa. Dia tak sedar pun. Terus jatuh. Masya Allah. Itu yang apa namanya cara ihsan. Tapi kalau tuan-tuan nak sembelih lembu, kerbau, selain direbahkan, saya tak tahu. Jangan tanya saya macam mana caranya Ustaz, saya pun tak tahu. Saya tak pernah sembelih. Kalau saya sembelih mungkin kena tanduk daripada haiwan tersebut. Tapi intinya adalah kita diajarkan untuk berihsan kepada haiwan. Nah, yang penting lagi tuan-tuan dalam hadis ni sekali lagi, Islam mengiktiraf haiwan punya perasaan. Saya pernah baca tapi lupa di tempat mana. Pada berapa ratus tahun yang lepas di Europe sana tuan-tuan, sebelum selepas baginda Nabi, jadi masa zaman Nabi adalah masa kegelapan di Europe kan. Di Europe pada saat itu mereka sering buat muktamar, conference, bincang berkenaan sama ada perempuan punya perasaan ke tak punya perasaan. Pada saat Islam mengiktiraf haiwan punya perasaan. Pada zaman tu, kalau kita hidup zaman tu tuan-tuan, muttafaq alaih, sepakat, laki-laki punya perasaan. Dia punya sedih, dia punya takut, dia punya bimbang. Tapi pada hari itu masih khilaf lagi, perempuan punya perasaan ke tak? Minta maaf lah kaum perempuan. Alhamdulillah kita hidup zaman Islam sekarang ni kan. Tapi Islam katakan, jangankan laki-laki punya perasaan, perempuan punya perasaan, haiwan punya perasaan. Justru kena dijaga dengan baik. Masya Allah, tamadun apa yang lebih hebat daripada Islam? Allah bagi kita satu ajaran yang Masya Allah sangat selari dengan kemanusiaan, sangat selari dengan akal sehat. Alhamdulillah. Hadis ke-18. Betul. Sembelihan dalam Islam memang salah satu fungsinya adalah darah keluar tanpa ada yang tersisa sedikit pun. Dia tak tersimpan lagi sebab disembelih di urat leher dia, semua darah keluar. Sehingga kalau lepas tu kita kuliti dia, ambil daging dia tak tersimpan sama sekali. Tapi cara yang lain, kalau cara sembelihan yang lain biasanya dengan kejutan elektrik misalkan, dikejut. Kalau tuan-tuan nampak, saya pernah nampak di YouTube di haiwan akan datang ke satu tempat, lalu diletak satu benda ni elektrik ke atas kepala dia, terus dia mati. Dia tak terus mati lah, tapi nampak macam dia cakap itu lebih manusiawi. Padahal sebenarnya itu lebih sakit kalau kita detect denyutan jantung dia, kemudian urat saraf dia dan sebagainya, menunjukkan dia kesakitan yang sangat. Lalu berikutnya lagi, darah masih tersimpan di tempat tu. Darah ni najis tuan-tuan, kuman dan mengandungi banyak kuman. Justru kalau masih tersimpan dalam daging, di bangkai, dia akan bercampur dengan daging. Dan itu dapat membahayakan makanan kita. Dan perbincangan saintifik perkara ini cukup banyak, kajian pun cukup banyak. InsyaAllah pada kursus sembelihan nanti kita akan bincang perkara ini. Jemputlah saya untuk kursus nanti ya. Hadis ke-18. An Abi Dzar bin Junadah wa Abi Abdurrahman bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haythu ma kunta wa asbi sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqna bi khuluqin hasan rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'd nusakh hasanun sahih. Daripada Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Hadis ini mengandungi 3 poin penting tuan-tuan. Yang pertama, takwa kepada Allah tanpa mengenal tempat dan masa. Ini pesanan Nabi. Takut kepada Allah di mana saja, bila-bila masa saja. Kenapa Nabi cakap macam ni? Nabi ajarkan kita sifat kejujuran tuan-tuan. Sifat Muslim adalah dia soleh di publik, soleh dalam rumah.
Kebanyakan orang yang lain, dia nampak soleh sangat, decent, baik di publik, tapi di rumah ganas. Ada seorang cakap pada saya, Ustaz, suami saya nih Ustaz, kalau dia di dalam office Ustaz, semua kolik dia cakap, suami awak ni orang yang lembut, perhatian, caring, baik hati, beruntunglah awak ni jadi isteri dia. Tapi sebenarnya Ustaz, kalau dalam rumah kaki pukul Ustaz. Mulut kasar Ustaz. Anak-anak hari-hari kena sebat sama dia Ustaz. Ini yang tidak diinginkan. Islam ni tuan-tuan bukan penampilan depan orang kita baik. Sendiri kita jahat. Kata Nabi, Islam adalah takwa di mana saja. Takwa di dalam office, takwa di pasar, takwa di masjid, takwa dalam rumah. Ada orang tuan-tuan, ini diceritakan oleh Syekh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitab dia Fatwa Al-Hadisiyah. Ada seorang laki-laki ni tak pernah miss solat berjamaah. Tak pernah miss solat berjamaah. Tapi dia, tuan-tuan, kalau di masjid sangat soleh, tapi di pasar makan riba. Ini yang kita cakap. Bukan kesolehan macam tu yang diinginkan. Kita nak soleh di mana-mana tempat. Ingat, kita nak dituntut soleh di dalam masjid saja. Tak, soleh juga di tempat kerja. Soleh di masjid, melaksanakan solat, zikir, baca Quran. Ya, soleh tempat kerja macam mana? Kerja dengan jujur, betul tak? On time, kerja dengan punctual, kerja dengan selari dengan job scope yang ditetapkan dan sebagainya. Itulah kesalehan kita di tempat kerja berbeza dengan kesalehan kita di masjid. Jangan kalau di tempat kerja, saya tengok berapa tempat ya tuan-tuan, dia fokus kesolehan hanya kesolehan formal saja. Dia ingat soleh di tempat kerja adalah solat di awal waktu saja, solat duha di tempat kerja. Ada orang datang satu syarikat, dia cakap, sedap nih tempat syarikat ni. Kenapa? Solat semua berjamaah, solat duha sama-sama. Maknanya inilah yang syarikat yang Islamik. Belum tentu. Tengok muamalah dia. Sebab kesolehan di tempat kerja bukan kesolehan di masjid. Solat di masjid, betul tak? Jamaah masjid-masjid. Tapi solat, kesolehan tempat kerja adalah muamalah dia. Kalau dia solat macam orang Islam, tapi muamalah macam orang Yahudi, dia akan bukanlah kesolehan yang diharapkan, betul tak? Soleh di tempat kerja adalah muamalah macam orang Islam, yaitu jujur, yaitu apa lagi? Tepat waktu, yaitu apa lagi tuan-tuan? Janji ditepati, hak orang dijaga, itulah kesolehan tempat yang dituntut tempat kerja. Solat masjid lah, itu kesolehan masjid, kesalahan masjid. Jangan ukur kesolehan tempat kerja dengan kesolehan dia di masjid. Jangan salah paham tuan-tuan. Maknanya Ustaz, kita tak boleh solat berjamaah tempat kerja. Bukan itu fokus saya. Bukan itu fokus saya. Tempat saya bincang adalah kesolehan, kata Nabi SAW, takwa di mana saja. Betul tak? Dan bila-bila saja. Ini penting tuan-tuan. Jangan sampai kita jadi macam orang merusak image Islam. Apa dia? Tengok tu, solat tak pernah tinggal, tapi muamalah macam orang Yahudi dah. Betul tak? Tapi janji tak pernah dijaga dah. Tapi harta orang ambil je dah. Tapi banyak. Itu merusak Islam lebih banyak daripada memperbaiki image Islam. Iringilah kejahatan dengan kebaikan agar ia menghapusnya. Ini poin yang kedua. Kata Nabi, kalau kita buat salah, tak adalah manusia tak pernah salah. Betul tak? Mestilah kita buat salah. Tapi sebaik-baik manusia adalah kalau dia buat salah, iringi, tutupi dengan kebaikan. Kita terlepas cakap ke kawan kita sehingga menyakiti hati dia, salah, tersilap lah. Betul lah manusia, tak ada kita boleh jaga lidah kita setiap saat. Tersalah mengucapkan kalimat tersebut, tutupi dengan kebaikan. Apa dia? Minta maaf lah. Betul tak? Jangan buat salah, kita tahu itu salah, tapi tak nak tutupi perkara ni. Ingat tuan-tuan, kesalahan kita sikit kepada orang lain, kita mungkin lupa, tapi dia tak akan lupa. Jangan ingat, alah kecil je. Kecil buat you yang buat. Ya tak? Tapi orang lain yang rasa besar. Justru jangan biarkan itu tak ditutupi. Tutupi dengan kebaikan. Apa dia? Minta maaf. Lagi bagus lagi adalah minta maaf, kasih hadiah. Itu tak? Okeylah, aku minta maaf lah pada awak ni. Jom, makan aku belanja lah.
tertutupi keburukan tersebut, tuan-tuan. Bukan hanya istighfar saja. Istighfar ada dosa-dosa yang ditutup dengan istighfar, ada dosa-dosa yang ditutup dengan maaf, dengan permintaan maaf. Kalau kita salah kepada Allah, istighfarlah. Salah kepada manusia, minta maaf. Satu lagi, tuan-tuan, ada dosa-dosa yang ditutupi, yang kita lakukan depan orang ramai, kena tutup dengan permintaan maaf secara depan orang ramai juga. Misal, kita marah staf kita di bawah tu, depan orang sampai malu, merah muka dia depan orang lain. Lepas tu kita balik ke rumah, aku salah lah tadi, tak sedap lah, aku minta maaf lah sama dia. Message je, WhatsApp, aku tadi salah lah, aku minta maaf ya, maafkan aku. Tentulah dia akan cakap, aku akan maafkan. Tak akan dia cakap, aku tak maafkan. Tak beranilah cakap macam itu ke bos kan. Tentulah dia akan maafkan. Tapi itu belum menutupi kesalahan. Kenapa? You marahkan dia depan orang, dia udah malu, gentleman lah, minta maaf depan orang, betul tak? Agar bersih nama dia, betul? Itu namanya menutupi kesalahan perkara tersebut. Ini tuan-tuan sekali lagi, Masya Allah, saya baca hadis ni, lalu tengok perilaku umat Islam, sama ke tak sama? Jarang, sebab umat Islam belum didedahkan perkara yang Nabi ajarkan pada ini. Justru sering-sering buat daurah 40 hadis Imam Nawawi, iklan Ustaz, boleh kan Ustaz? Sering-sering kita kena dedahkan mesej ini kepada semua orang di office, di masjid, di mana lagi, di university. Kenapa? Ini berkaitan dengan attitude kita sebagai umat Islam. Di mana saja kita berada. Bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik apa maksudnya, tuan-tuan? Paling kurang akhlak baik adalah kalau tak boleh menggembirakan orang, jangan menyedihkan orang. Itu akhlak baik. Kalau tak boleh bantu orang, jangan susahkan orang. Itu akhlak baik. Ya, tuan-tuan, ini pesanan bagi Nabi SAW. Hadis ke-19. عن ابي عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام اني اعلمك بكلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان امه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتب الله لك وأن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع القرب وأن مع العسر يسرا. Daripada Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, pada suatu hari saya membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat tuan-tuan, Ibnu Abbas waktu itu masih kecil. Dalam usia belasan tahun saja, belum balik lagi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Justru Ibnu Abbas bercerita, satu hari saya membonceng belakang Nabi. Waktu itu Nabi naik unta kan? Kendaraan Nabi unta atau kuda. Jadi kata Ibnu Abbas, satu hari saya membonceng belakang Nabi. Masalah tawaduknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah pemimpin paling tinggi pada hari itu. Tapi tak segan bawa budak-budak. Masalah tuan-tuan kan? Dan kalau kita perasan, image yang nak dibawa oleh pemimpin besar dunia pada hari ini macam tu juga. Dulu ingat tak Obama, tuan-tuan, ambil gambar dia tengah sembang dengan budak kecil tu, tengah cakap budak kecil, masuk TV dan lain sebagainya. Sebab penting image ini, image mesra kepada seluruh lapisan masyarakat. Tapi bezanya adalah baginda Nabi lahir secara natural. Memang sifat baginda macam tu. Kalau yang lain dibuat-buat depan TV, betul tak? Lain-lain depan TV saja, tampak macam, mesranya dia kepada budak-budak, anak kecil pun dia dengar, entah depan rumah, dalam rumah sendiri dia maki-maki hari-hari mungkin anak dia. Tapi baginda Nabi sifat macam baginda macam tu, pemimpin besar, tapi perhatian besar kepada kanak-kanak. Perasan tak tuan-tuan, hadis Arba'in Nawawi ini, bincang tentang yang diriwayatkan oleh budak-budak kecil berapa? Tadi kita dah tengok riwayat daripada Hasan bin Ali, ya kan? Yang sekarang kepada Ibnu Abbas.
Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, dan aspek Nabi dan kanak-kanak ni kena dieksplor. Kena dikaji dengan dalam macam mana Nabi cakap kepada kanak-kanak, perlakukan anak-anak dan lain sebagainya. Nah, sekarang ni tuan-tuan, kita nampak baginda Nabi tengah sembang dengan budak-budak di atas kenderaan. Macam kita hantar anak kita ke sekolah atau ambil dia daripada sekolah balik ke rumah. Kita drive, dia di sebelah kita. Apa kira-kira topik perbincangan kita? Bandingkan dengan topik perbincangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan concern kita. Kalau kita ambil anak tengah jalan, lalu kita bincang, dah makan hari ini, dah makan apa tadi, homework dah buat, itu concern kita. Makan, homework, betul tak? Nabi, concern Nabi makan dan homework ke? Tak, concern Nabi akidah, pembentukan syakhsiyah. Dan jangan remehkan apa yang kita cakap ke anak-anak, tuan-tuan. Apa yang kita cakap ke dia hari ini, nampak dia macam tak perasan saja, macam tak ingat saja. Satu hari dia akan ingat. Dan kajian dengan kanak-kanak menunjukkan bahawa mereka punya ingatan sangat kuat. Walaupun di tengah main-main, tapi dia punya ingatan kuat. Justru ambil kesempatan dan peluang. Cakap kepada anak-anak, bawa mesej yang penting untuk pembentukan masa depan mereka, terutama kepada budak-budak macam Ibn Abbas yang usia belasan tahun istilahnya tuan-tuan, dia remaja kan, teenage. Remaja ni perlukan bimbingan, jangan dibiarkan. Dia akan menghadapi masa sukar nanti ketika hidup. Bimbingan kita sejak awal. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai anak, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. Tengok pesanan Nabi kepada budak remaja. Siapa yang suka buat camp kursus remaja, ingat, ambil hadis ni untuk jadi kurikulum dia. Apa yang nak kita bincangkan ke remaja ni? Apa topik-topik dan tema-tema yang mesti kita bawa kepada remaja ni? Kata Nabi, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Masya Allah, ni pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat hebat. Nabi kata, simple sifir dia dalam kehidupan ni. Kaedah hidup ni simple. Jaga Allah, Allah jaga awak. Maknanya apa? Nabi secara tersirat nak bagi tahu, nanti you hidup besar, you akan menghadapi banyak masalah. Bagian daripada kehidupan, tuan-tuan, campuran hidup, betul tak? You akan menghadapi banyak masalah. Ingat, jalan keluarnya saya bagi tahu sekarang. Jaga Allah. Allah jaga awak. Dari sekarang, jaga Allah, Allah jaga awak. Sesusah apapun masalah awak nanti, kalau awak sekarang dah jaga Allah, Allah bantu. Jangan pernah putus asa. Masya Allah, tuan-tuan. Bagus tak kita bagi ni kepada anak remaja kita? Anak remaja kita kesian sekarang ni, pergi keluar rumah, sana kemari, dia nak dapatkan bimbingan, tapi orang dewasa tak nak cakap sama dia. Orang dewasa bukan cakap, tapi perintah. Orang dewasa bukannya kasih nasihat, tapi membebel. Nabi tak membebel, tuan-tuan, Nabi bincang. Nasihat. Bagi tahu, ni jalan keluar untuk masalah awak. Iaitu jaga Allah, Allah jaga awak. Masya Allah. Pesanan yang sangat hebat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, jagalah Allah, engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jaga Allah selalu. Nanti susah, Allah ada depan mata awak. Macam itulah istilah kita lah. Jaga Allah sekarang, nanti ketika susah, Allah ada depan mata awak. You minta saja Allah bagi. Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah. Apabila kamu memohon pertolongan, pohonlah daripada Allah. Masya Allah, ini pun sangat tinggi, tuan-tuan. Ini kena dengan hidup saya. Apa dia? Kalau kita minta kepada manusia, kita diperhamba oleh manusia. Kita akan direndahkan oleh manusia. Semakin banyak hajat kita kepada manusia, semakin kita rendah di mata dia. Justru kata Nabi, aku kasih pesan pada awak, minta hanya kepada Allah. Minta hanya kepada Allah. Manusia hanya perantara. Kalau engkau minta kepada Allah, Allah akan kirim manusia yang akan bantu awak. Bukan maknanya kalau kita minta kepada Allah, tak minta kepada manusia, minta kepada manusia, ikhtiar, betul tak? Tapi kalau matlamat kita adalah Allah, saya minta hanya kepada Allah, sekarang saya ikhtiar kepada awak.
tolong bantu saya. Dia cakap, sorry aku tak nak bantu engkau. Tak apa, aku minta kepada Allah, awak hanya perantara aja. Awak tak bagi, ada orang lain yang Allah akan kasih. Betul tak? Tapi kalau kita bergantung ke manusia, tuan-tuan, tolong bantu aku tak nak bantu engkau. Habislah aku, siapa lagi yang bantu aku lah. Matilah aku lepas ini lah. Betul kan? Sekarang mental breakdown yang dialami oleh generasi sekarang kita adalah macam tu. Saya pernah jumpa dengan kawan, dia seorang counselor, tuan-tuan. Counselor ni untuk counsel orang yang dibuang kerja dan lain sebagainya. Dia datang kepada saya, Ustaz, saya pernah counsel satu orang anak muda ni. Dia dibuang kerja oleh satu syarikat. Dan syarikat tu kasih pampasan 100,000. Tetap dia datang kepada saya, dia cakap saya nak bunuh diri lah. Lepas ni aku tak tahu nak kerja apa dah. La ilaha illallah. Tengok orang yang bergantung pada manusia, bergantung pada syarikat. Bergantung pada syarikat, dibuang kerja syarikat, dia mati dah. Betul tak? Bergantung pada manusia, di-reject oleh manusia, ia mati dah. Tapi bergantung pada Allah, manusia reject, tetap kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pesanan Allah kepada Nabi kepada siapa? Remaja, tuan-tuan. Kalau dibina remaja kita macam ni, Masya Allah sangat berwibawa. Anak-anak muda kita. Anak-anak muda kita perlu, anak-anak muda ni dibekali dengan bekalan spiritual macam ni. Dia bukan hanya fokus kepada tubuh badan dia, sehat ke tak sehat, makan minum dia. Penting lah, saya tak kata tak penting. Tapi lagi penting dalaman. Betul tak? Nabi bina generasi sahabat dengan cara macam ni. Dengan pesanan macam ni. Kenapa lah saya ceramah panjang sangat? Tak habis kitab ni, tak khatam pula. Ketahuilah, andai sesuatu bangsa berhimpun untuk membantumu, maka mereka tidak akan boleh membantu melainkan sekedar yang telah Allah tetapkan untuk kamu. Ini stressing bagi baginda Nabi. Wahai anak remaja, ingat, jangan bergantung kepada manusia. Walaupun seluruh manusia sokong awak, membela awak, jangan bergantung ke mereka, bergantung kepada Allah. Kadang mereka sokong kita, kalau Allah katakan aku tak nak sokong, kita akan dapat apa-apa. Jelas, tuan-tuan. Andai mereka berhimpun untuk memudaratkanmu, mereka tidak akan mampu memudaratkanmu melainkan sekadar yang telah Allah tetapkan ke atasmu. Sebaliknya, jangan takut walaupun seluruh manusia against awak. Pegang kepada kebenaran. Walaupun semua against. Walaupun semua menentang awak. Kenapa? Kalaupun mereka nak memudaratkan awak, mereka tak mampu memudaratkan melainkan yang Allah telah tetapkan. Sebab bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Apa maksudnya pena ni? Pena takdir. Tadi kita dah bincang. Allah dah tetapkan segala sesuatu dah. Tak payah bimbang lagi. Kalau Allah telah tetapkan awak kena. Walaupun awak waspada ke, jaga diri, kita tetap kena juga. Kalau Allah katakan awak tak akan kena, tak akan kena. Walaupun kita siap ke tak siap. Allah katakan tak akan kena, tak kena. Relax. Maknanya apa yang menimpa kita sekarang, Allah telah tetapkan untuk alasan dan planning tertentu. Terima dengan baik apa yang Allah telah tetapkan. Jangan bimbang sangat. Kalau Allah katakan tak kena, tak kena. Simple saja. Ini pesan yang penting, tuan-tuan, kepada anak-anak muda kita pada hari ini. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan berkata hadis hasan sahih dalam riwayat selain At-Tirmizi, jagalah Allah, engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Kenalilah Allah di masa senang, Allah akan mengenalimu di masa susah. Ini penting juga, tuan-tuan. Kaedahnya adalah ingat Allah ketika senang. Nanti ketika susah, Allah ingat awak. Kita kadang kan, tuan-tuan, kalau lagi senang lupa Allah. Waktu susah barulah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya doa kita perlu masa. Kenapa? Dulu senang you tak ingat, sekarang susah, baguslah you kembali kepada Allah. Tapi doa you perlu masalah untuk diproses terlebih dahulu. Jangan ketika susah aku nak cepat kita keluar dari kesusahan ni. Ya Allah cepat. Dulu waktu senang kita buat apa-apa pun. Kalau nak cepat dikabulkan permintaan kita ketika susah, senang ingat Allah dulu. Sekarang ni kita senang, tuan-tuan. Alhamdulillah, makan minum masih ada. Alhamdulillah keadaan masih selamat, aman dan lain sebagainya, masih senang. Ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. In case berlaku perkara yang tidak diinginkan suatu hari nanti, doa kita terus Allah kabulkan. Masya Allah. Sebab kita ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah apa-apa yang telah ditetapkan tidak menimpamu, tidak akan menimpamu. Apa-apa yang telah ditetapkan akan menimpamu, tidak akan tersasar daripadamu. Ingat, tuan-tuan. Ini satu kaedah Nabi. Apa yang telah ditetapkan tidak menimpamu, tidak akan menimpamu. Justru jangan terlalu bimbang sangat.
Jangan terlalu takut sangat bimbang nanti masa depan saya macam ini, macam mana. Siapkan saja, planning semua, perancangan kena buat baik-baik. Kalau memang Allah tetapkan jadi. Kalau Allah tetapkan tak jadi, you nak buat apa lagi, tetap tak jadi. Dan kena ingat juga apa yang Allah tetapkan ni ada perancangannya. Apa yang kita plan menjadi, alhamdulillah. Apa yang kita plan tak menjadi, alhamdulillah. Allah nak bagi yang lagi baik daripada planning kita. Ini yang Nabi pesankan kepada anak-anak muda kita, tuan-tuan. Apa-apa yang telah ditetapkan tidak akan menimpamu, tidak akan tersasar daripadamu. Maknanya apa? Kalau Allah telah tetapkan kena kepada awak, kenalah. Justru yakin pada takdir. Ini takdir Tuhan. Dan Tuhan punya planning. Justru kita terima dengan baik. Ketahuilah sesungguhnya kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan bersama kesusahan akan datang kemudahan. Ini penting juga kaedah, tuan-tuan. Kadang kita ni mudah putus asa. Waktu susah kita berusaha sampai, ya Allah macam mana nanti. Dahlah aku give up lah. Aku tak nak buat lagi lah. Padahal para ulama mengatakan apa? Idza dhaqal amru ittasa'. Kata para ulama selalu gitu. Ketika keadaan makin susah, pada saat itulah pertolongan Allah dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Ya kan? Hatta yaqula rasulullah walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Ketika keadaan makin susah itulah yakin pertolongan Allah dah dekat dah. Biasanya tuan-tuan orang selalu cakap macam ni, orang bisnes lah cakap macam ni. Orang yang give up ketika berbisnes ni, dia yang give up, dia bukan give up di permulaan. Tapi give up ketika hampir sukses. Dah dikit lagi, udah penat lah. Padahal udah dikit lagi lah dia sampai tu. Tapi pada saat itulah dia give up. Nah, Nabi ingatkan pada kita, jangan mudah putus asa. Sebenarnya, susah tu, semakin susah itulah semakin dekat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah, tuan-tuan, ini penting untuk kasih ke anak muda sebab mereka akan hidup panjang selepas kita ni. Ingat, jangan putus asa. Ingat selalu jaga Allah. Ingat selalu bergantung kepada Allah. Inilah poin-poin penting kepada anak remaja yang kita kena tanamkan. 5 minit lagi, tuan-tuan. Sebenarnya saya nak buat kursus camp anak muda dengan hadis ni. Tapi nantilah, tuan-tuan. Saya nak lebih panjang lagi dalam kursus yang lain, tuan-tuan ya. Jemput saya lagi, Ustaz. Iklan lagi. Hadis 20. Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nas min kalam nubuwwatil ula idza lam tastahi fa'la ma shi'ta rawahu al-Bukhari. Daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya antara perkara yang didapati oleh manusia daripada ucapan nabi-nabi terdahulu ialah jika tidak malu, lakukanlah apa yang kamu mahu. Simple. Maknanya apa? Bukan maknanya, tuan-tuan, Ustaz, saya tak malu lah Ustaz pakai seluar pendek ni. Maknanya boleh ke kita jalan-jalan? Kata Nabi, kalau tak malu, buatlah apa yang kau mahu. Bukan macam tu ni, tuan-tuan. Ini bukan bahasa suruhan. Ini bahasa larangan. Dalam bahasa Arab disebut sebagai tahdid. Apa dia maknanya? Macam kita cakap pada anak kita. Anak kita ni, tuan-tuan, suka sangat naik-naik tingkap. Naik-naik tingkap. Kita larang tanah juga, jangan naik juga. Saya cakap, okey, kalau nak pecah kepala naik sekarang. Maknanya kita suruh ke kita larang? Laranglah. Gitu kata Nabi. Tak malu, buatlah. Maknanya, ada sifat fitrah manusia yang nama dia malu. Dan malu ni kena dikembangkan. Kalau tak malu, buatlah apa yang kau maulah. Maknanya, you dah tak tahu malu lagi, buatlah apa. Macam orang gila, orang tak tahu malu, maknanya orang gila lah, tuan-tuan. Betul lah. Orang gila dia tak pakai baju, di jalan lari semua, tertawa-tawa seorang diri, tak mandi, tak apa. Dia tak malu pun, kenapa aku kena malu? You nak gila ke? Macam dia. Tentulah kita tak buat macam tu. Maknanya dia sudah kehilangan sifat tu macam orang gila. Kita masih waras lagi, kena punya malu. Kena punya malu. Justru larangan Nabi ini adalah untuk kita tak buat sesuatu yang bertentangan dengan sifat fitrah kita sebagai manusia, yaitu sifat malu tersebut. Soalan, tuan-tuan, malu ini berkaitan dengan apa? Sebenarnya malu berkaitan dengan sifat-sifat agama, dengan nilai-nilai agama,
Yang kedua berkaitan dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Kalau Allah katakan ini haram, minum arak haram, kita mesti malu minum arak. Kenapa? Bertentangan dengan nilai agama, betul tak? Yang kedua, ada lagi perkara-perkara yang mungkin agama tak sebut, tapi masyarakat kita ni tak boleh terima perkara tu. Misalkan tuan-tuan, di Arab ni, saya bagi tahu di Arab, di Syria, pakai kain pelikat sarung macam ni, itu hanya dipakai dalam bilik mandi saja. Serius. Hanya dipakai kalau kita masuk ke bilik mandi, ke spa, ke tandas. Justru ini di Syria, saya bincang, kalau di Yaman mungkin lain lah. Kalau di Syria macam tu. Pakai kain pelikat ni hanya untuk masuk ke tandas. Justru kalau kita pergi ke masjid pakai kain ni, apa pandangan orang? You nak pergi solat ke tandas ni? Maknanya apa? Beza budaya, betul tak? Beza budaya. Justru tuan-tuan, saya duduk di Syria 5 tahun tak pernah berani pakai kain ni pergi ke masjid. Kenapa? Budaya berbeza lah. Budaya berbeza. Nah, kalau kita sekarang di sini boleh pakai, memanglah budaya kita boleh. Nah, sekarang soalan kita, perlukah kita malu kalau pakai kain ni di Syria, atau tak ada Quran, tak ada hadis lah yang larang perkara ni? Ya, tak perlu malu ke? Malu sebab berkaitan dengan budaya, betul-betul. Berkaitan dengan budaya masyarakat tempatan. Jangan sampai dia tengok kita sepanjang sepanjang jalan semuanya orang ni tak selari dengan budaya kita. Kita perlu punya rasa malu macam ni. Nah, berkaitan juga dengan perkara-perkara lain, macam berpakaian, betul. Macam pakaian, laki-laki pakai baju perempuan, perempuan pakai baju laki-laki. Secara agama Nabi larang, secara budaya Nabi larang. Budaya melarang, betul tak? Justru salah dari segi agama, salah dari segi budaya. Justru perkara ini adalah perkara yang dilarang justru. Tapi dia buat ini tak ada malu, tak apalah. Kalau kita ada malu, kita kena jaga. Islam menjaga mengembangkan sifat malu dan fitrah manusia, yaitu kita punya malu. Malu maknanya adalah sesuaikan diri kita dengan nilai agama, sesuaikan diri kita dengan nilai-nilai budaya tempatan, sehingga kita boleh diterima dengan baik oleh mereka. Kalau kita nak buat apa yang kita mau, tapi kita pada masa yang sama minta masyarakat terima kita, saya rasa tak logik lah. Aku nak bebas nak buat apa aja, semua engkau kena terima. Engkau tak terima aku, macam mana aku terima engkau? Betul tak? That's why ini perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara ni. Sebagai Muslim yang baik, tuan-tuan, jaga pandangan agama, juga jaga pandangan masyarakat di sekitaran kita. Hadis 21 sebelum kita rehat. Dah rehat dah? Dah habis? Okey. Kita rehat sekejap, tuan-tuan. Alhamdulillah kita sampai kepada hadis 20 dan kita sudah di pertengahan kitab. Kita akan berehat sekejap untuk makan tengah hari dan solat zuhur berjamaah. Kita akan lanjutkan semula pada pukul 2 saja. Betul. Pukul 2 dan saya nak pesan satu perkara, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita boleh khatam dalam pukul 4:30. Saya nak pesan satu perkara, tuan-tuan, sebelum kita bersurai makan tengah hari ini. Biasanya sesi petang ni selepas makan dia sangat-sangat mencabar. Terutama aircon, kemudian panas di luar. Lepas tu makan pun perut pun kenyang. Justru saya nak pesan, tuan-tuan, makanlah dengan bersederhana, lalu agar boleh tetap terjaga dalam majlis kita hingga ke pukul 5, insya-Allah. Itu joke aja, tuan-tuan, saja. Terpulang tuan-tuan nak makan banyak-banyak pun tak apa. Cuma kekalkan kehadiran dan kesadaran kita selepas ni. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.